Selamat berpisah, wahai dalangku. Tinggalkanlah aku di sini, menunggu, memaknakan bayang-bayang. Cerpen Air Mata Dalang, karya Rahamidin Zahari. Antara watak-watak yang menggerakkan cerita secara langsung atau tidak langsung dalam cerpen ini terdiri daripada Pak Yasuk, Mak Esah, Ustaz Sauki, Ustazah Faiza, Sulida, Naimah dan Nora. Sauki, anak sulung Pak Yasuk, bekerja di Kuala Lumpur. Seorang ustaz, telah berkahwin dan mempunyai 5 orang anak. Isterinya Ustazah Faiza. Anak kedua Pak Yasuk adalah seorang jurutera di sebuah syarikat minyak di Miri, Sarawak bernama Sulida. Telah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak. Anak bongsu Pak Yasuk, iaitu Naimah, adalah seorang doktor di Hospital Kulib, Kedah. Masih belum berkahwin. Pak Yasuk adalah seorang dalang wayang kulit, iaitu pekerjaan yang diwarisi daripada ayahnya. Menjadi tok dalang dari satu kampung ke kampung yang lain dan menjinjing cerita dari satu bangsal ke bangsal yang lain menjadi sumber rezekinya. Melalui hasil duit menjadi tok dalang inilah Pak Yasuk berjaya memberi pendidikan hingga ke peringkat universiti kepada ketiga-tiga anaknya. Pak Yasuk tidak mahu anak-anaknya mengikut menjadi tok dalang wayang kulit. Di suatu petang, ketika Pak Yasuk sedang memahat belulang patung wayang kulitnya, air matanya berkaca. Dia teringat kata-kata menantunya, Faiza, isteri kepada Sauki. Hati Pak Yasuk benar-benar terhiris dan rasa terhina dengan kata-kata menantunya. Dengan duit menjadi tok dalang inilah anak-anaknya kini berjaya dalam kehidupan. Ayah, berhentilah buat kerja yang sia-sia ini, ayah. Patung wayang yang ayah buat tu akan minta nyawa di akhirat kelak. Kerja ayah ini kerja dosa. Ayah dah tua, dah tak patut lagi buat patung wayang tu. Ayah sepatutnya dah insaf dan taubat daripada kerja-kerja begini. Sejak peristiwa tersebut, hubungan Faizah dan Pak Yasuk agak dingin. Faizah kini jarang balik ke kampung. Hanya anaknya, Sauki dan cucunya yang balik. Mungkin kerana dia malu, fikir Pak Yasuk. Lamunan Pak Yasuk terhenti. Tiba-tiba, ada sebuah kereta masuk ke halaman rumahnya. Muncul seorang gadis bernama Nora yang datang dari Kuala Lumpur semata-mata hendak berjumpa Pak Yasuk. Tujuan kedatangannya adalah untuk belajar menjadi dalang. Dia adalah seorang penuntut universiti yang sedang membuat kajian tentang wayang kulit Kelantan. Pak Yasuk sangat mengalu-alukan hasrat Nora untuk belajar dengannya menjadi dalang wayang kulit. Saya ingin belajar menjadi dalang, Pak Yasuk. Boleh ke Pak Yasuk ajar saya? Bermula dari hari itu, setiap hari selama 3 bulan, Nora bersila di hadapan kelir wayang kulit Pak Yasuk. Pak Yasuk memberikan segala tunjuk ajarnya kepada Nora. Dari teknik melayang patung, dengan gerak tangan Nora yang mahir menari, gertak pekakas apabila Hanuman akan masuk berperang dengan musuh, dan lawak jenaka orang Wak Long, Pak Dogol, Wak Yah, Samad dan Said semuanya diajar oleh Pak Yasuk. Begitu juga dengan teknik menggunakan suara. Hampir semua alatan muzik seperti gedok, gendang ibu, gendang anak, kesi, gedomba dan gong kecuali serunai, Nora boleh bermain. Setelah Nora selesai mempelajari segala ilmu pendalangan daripada Pak Yasuk, upacara memperlimaukan murid akan diadakan. Kedua ibu dan bapa Nora akan balik ke Kelantan untuk bersama melihat upacara memperlimaukan Nora menjadi dalang.
anak dan cucu juga dipanggil balik oleh Pak Yasuk dan Mak Isah. Pak Yasuk akan menyerahkan panggung wayangnya kepada pewaris tradisi ilmunya. Malam memperlimau pun tiba. Anak-anak Pak Yasuk dan Mak Isah iaitu Sulida dan Naimah telah tiba. Semua orang kampung juga telah berkumpul selepas solat Isyak di masjid termasuk Tok Imam, penghulu, Siak dan Bilal. Doa selamat akan dimulakan oleh Tok Imam. Keresahan mula melanda dalam diri Pak Yasuk. Anaknya Sauki serta anak dan isterinya belum tiba. Upacara tidak boleh dimulakan selagi Sauki dan keluarganya tidak sampai, kerana Pak Yasuk akan membuat pengisytiharan yang terakhir dalam hidupnya. Tiba-tiba, kereta Nazakia membelok masuk ke halaman rumah di hadapan panggung. Ustaz Sauki dan Faizah serta anak-anaknya pulang. Pak Yasuk tersenyum gembira. Faizah menerkam tangan Pak Yasuk dan mencium. Pak Yasuk tidak mampu berkata apa-apa. Hanya air matanya mengalir. Begitulah kisahnya, cerpen air mata dalang. Sekian, terima kasih. Daripada saya, Putri Aya Natasha binti Kamis.